Salam sejahtera, saya Tony Yusof. Bertemu kembali kita dalam Inspirasi TVS di tahun baru 2022. Baiklah, kita mulakan dengan perkembangan ini. Siapa sangka daripada hanya minat, ia menjadi sumber utama rezeki. Dari rumah, kini kuih batang buruk yang diusahakan pasangan suami isteri dari Asajaya ini berjaya menembusi pasaran di seluruh Malaysia. Pengasas Hedis Hidayah Kaulan menceritakan suaminya Syalihin Hedi amat meminati kuih batang buruk namun sukar untuk mendapat yang memenuhi cita rasanya. Bermula dari situ, beliau dan suami yang juga merupakan pengasas bersama Hedis membuat sendiri kuih batang buruk keluaran Hedis. Lebih membanggakan, ia mendapat sambutan baik daripada pelanggan. Okey. Sebenarnya kita of course macam suami saya cakap, kita pernah struggle kan dalam kehidupan kami. Bila kami struggle, kami start buat sesuatu dan berniaga, dan alhamdulillah kami ada seorang mentor, dan mentor bagi tu cakap fokus dengan menjual satu produk. Before this saya jual macam-macam produk. Saya adalah seorang government servant dan suami saya adalah seorang technician. Dan kami jual macam-macam produk. Apa saja produk kami nak jual, kami boleh dapatkan pendapatan, kami akan dapatkan. Tapi alhamdulillah bila saya punya mentor kata fokus dengan satu produk, dan waktu itu kebetulan suami saya memang sangat suka dengan batang buruk. Batang buruk susah gila dengan itu nak dapat nyaman. Kadang-kadang kami bila kami suruh, kami pun customer rasanya bedah. Kena kami lama gila si pernah rasa batang buruk senyaman tu bedah. Okey, bila si tak jumpa Hedis yang bedah, alhamdulillah kami dapat nemu balik. Okey, nemu balik macam ni rasa batang buruk sebelum tu daripada nenek dan yang mula, daripada mak dan yang mula. Alhamdulillah. Sebab ya kami rasa ia adalah kelainan sebenarnya. Bila kulit popia dengan adunan sendiri ya, nang lain. Selain berjaya dalam perniagaan, Hedis turut berkongsi ilmu kepada para usahawan yang baru memulakan perniagaan. Malah jelasnya, mereka yang hanya bermula sebagai dropship kini mampu membentuk pasukan mereka sendiri. Saya fokus membimbing mereka. Bukannya saya bekerja sambil berniaga, tidak. Alhamdulillah, okey. Dan of course saya membimbing mereka dengan coaching setiap minggu. Okey, setiap minggu kami ada coaching dan kami juga ada buat bimbingan, okey, bimbingan khas untuk kita punya leader-leader, okey. Kalau sebelum tu dropship pun saya pegang, tapi alhamdulillah kami sekarang ni sudah pun ada leader-leader yang boleh jaga anak-anak tim sehingga ke akar umbi, iaitu dropship. Alhamdulillah. Dan of course Hedis juga, okey, kami membantu bukan hanya sekadar bimbingan, bukan hanya sekadar coaching, kami juga membantu dari segi kita buat HQ sendiri, kita buat iklan, marketing untuk kita punya usahawan-usahawan ini untuk mereka mudah pasarkan Hedis. Alhamdulillah. Tambahnya, dengan menjual kuih batang buruk dan beberapa jenis kuih tradisional lain, mereka mampu mengubah tahap kewangan hasil jualan sehingga 4 hingga 5 angka. Untuk maklumat lanjut mengenai Hedis, boleh layari laman web rasmi Hedis www.batangburuk.com serta di platform media sosial Instagram dan Facebook. Ikan sungai air tawar seperti empurau, semah, tengadak, labang dan sebagainya merupakan antara ikan yang sangat popular di bahagian tengah Sarawak, terutamanya di Kapit. Istimewanya, ikan-ikan ini sudah tentu potensi yang dimiliknya untuk menembusi pasaran antarabangsa. Menurut pengusaha pekasam ikan semah, Catherine Guy, yang sudah pun berkecimpung di dalam perniagaan menjual pekasam selama lebih 3 tahun, dirinya memilih untuk menjual pekasam ikan semah dek kerana permintaan tinggi yang sentiasa diterima bukan sahaja dari Kapit, bahkan dari seluruh Sarawak. Antara ikan lain yang turut dijadikan pekasam adalah empurau, adong, kulong serta ikan-ikan sungai yang lain. Kita ikuti perinciannya menerusi laporan yang disediakan Stuart Dawi. Harga pekasam ikan semah yang ditetapkan oleh Catherine bermula daripada RM70 sekilogram sehingga RM90 sekilogram mengikut saiz dan jenis pekasam ikan yang mahu dibeli oleh pelanggan. Mana lah. Boleh ganti bakal ujung minggu nya okey lah main berjual. Bisa ke kedua selalu beli mayu lah. Bakal orang hari luar hari miri kucing yang selalu lah. Angpeh mayu lah. Kami kirim kena bas. Sedaya bayar tambang lah.
Tambah Catherine, semua pekasam ikan yang dibuatnya boleh bertahan sehingga berbulan-bulan kerana ramuan yang digunakan membantu membuatkan ikan kelihatan sentiasa segar. Sementara itu, pengusaha ikan sejuk beku Loh Hau Hua atau lebih dikenali dengan nama Ahwa berkata, permintaan ikan sejuk beku yang dijualnya ada sedikit berkurang tetapi masih menerima permintaan daripada pelanggan tetap dan orang ramai yang mencari ikan sejuk beku. Itu mau tunggu ada orang order baru ada jual. Kalau tak ada orang order 1 bulan pun tak ada orang jual. Kalau ada orang ambil memang banyak lah, sampai 3 ekor 5 ekor macam lah. Sekarang punya ekonomi tidak apa bagus lah. Kalau lolo pun banyak, baru orang banyak ambil dari Patalajang, air balai, air balam sana pun ada, tapi saya tidak ambil sana, saya sini punya saja. Kalau orang mau order sama saya kirim lah, kucing loh, itu 1,000 loh. Kadang orang bawa pergi Singapura, dia sendiri bawa lah. Jelas loh, harga ikan empurau yang dijual sekilogram boleh mencecah RM800, tengadak RM250, semah saiz besar RM250, semah saiz kecil RM200 dan labang RM90. Loh pernah menjual seekor ikan empurau pada harga RM9,900 dan harga ikan itu sememangnya sentiasa tinggi kerana ia ditangkap dari habitat asal iaitu kawasan sungai dan berkualiti. Industri perikanan di Kapit semakin berkembang, terutamanya produk ikan sejuk beku dan pekasam ikan air tawar yang mendapat permintaan tinggi di pasaran tempatan dan juga global. Ia selaras dengan inisiatif Kerajaan Sarawak dalam meningkatkan nilai ekspor produk pertanian, penternakan dan perikanan ke pasaran antarabangsa dari RM9 bilion pada tahun 2015 kepada RM11 bilion pada tahun 2019. Inisiatif ini sekaligus meningkatkan hasil pendapatan usahawan tempatan dalam memasarkan produk ikan yang berkualiti tinggi di bahagian tengah Sarawak ini. Setiawa Dawi dan juru kamera Nasrullah untuk TVS Kapit. Ini pula antara kisah yang telah mencetuskan inspirasi berikutan insiden banjir yang melanda di Selangor. Meskipun kesihatan diri kurang memuaskan, ekoran kecederaan teruk selepas terlibat dalam kemalangan 3 tahun lepas. Namun, ia tidak melunturkan niat murni K. Maniam Raju untuk menawarkan perkhidmatan tunda kereta dan motosikal secara percuma kepada mangsa banjir di kawasan Dengkil, Selangor. Selepas mengalami patah di kedua-dua belah tulang rusuk, leher serta kaki kanan akibat kemalangan itu, pergerakan dan tenaga beliau tidak seperti sebelumnya. Namun, apabila kudratnya didamba bagi membantu mereka yang benar-benar memerlukan, terutama di saat yang kritikal, beliau tetap bangkit untuk menyahut panggilan. Susulan kejadian banjir besar 18 Disember lepas, beliau bersama 4 rakannya menyumbang tenaga dengan ikhlas tanpa bayaran untuk menunda kereta serta motosikal, sebaik sahaja untuk dihantar ke bengkel. Benda ni orang salah sangkut banjir. Kalau kita boleh tolong apa benda berkaitan kita boleh tolong, kita tolong je. Dan masa tu emergency, saya boleh tolong kereta yang sangkut tu kita kasih keluar daripada banjir pergi tempat yang tertinggi. Satu motor-motor ni saya boleh buat pasal memang orang salah sangkut. Dia orang nak hantar pun tak ada transport. Kita buat free kasih dia orang lah. Dia orang tak perlu bayar apa-apa. Cuma call saja. Saya boleh hantar, saya hantar. Berasal dari Changlun, Kedah, Maniam berkata sehingga kini 20 kereta dan 15 motosikal telah ditunda ke bengkel bagi tujuan pembaikan. Sementara itu, pemilik bengkel motosikal NPS Motorcycle Workshop Devarajo berkata beliau mengenakan harga berpatutan kepada pemilik yang menghantar motosikal untuk dibaiki. Anak Jati Selangor itu berkata dengan bantuan 2 pekerja, beliau sedaya upaya akan menyiapkan kerja-kerja pembaikan agar dapat dipulangkan kepada pemilik dengan segera dan biasanya kos yang dikenakan adalah antara RM100 hingga RM200 sahaja. Pemilik bengkel kereta Zas Auto Muhammad Hamizul Jubri pula berkata, sehingga kini beliau menerima hampir 10 kereta daripada pemilik di sekitar Dengkil dan Shah Alam yang perlu dibaiki selepas rosak akibat banjir.
Kebanyakan saya repair kereta ni macam saya repair kereta sendirilah. Kan? Lepas saya repair, saya akan test drive. Jadi test drive, saya cuci, kira finishing dia cuci kawas. Laporan itu tadi mengakhiri segmen Inspirasi TVS untuk hari ini. Jumpa lagi di segmen seterusnya pada masa yang sama. Saya Tony Yusof, salam hormat, selamat malam dan selamat tahun baharu.